Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir bitammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadah wa rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa hu al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahu al-khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilai amma ba'd. Ayuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para penuntut akademi atau Furqan muslimin muslimat, hadirin dan hadirat. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT pada pagi yang penuh barakah ni, waktu duha, kita lagi sekali Allah beri peluang kita untuk bersiaran, untuk berada dalam pengajian pengurusan kehidupan fitness kolbu hari Sabtu. Itu santai. Ni hari Ahad ni bukan fitness kolbu. Hari fitness kolbu hari Sabtu saja. Hari Ahad pengurusan kehidupan. Kita lebih fokus kepada bagaimana penterjemahan yang kita kaitkan dengan perbahasan yang kita kembangkan lagi daripada perbahasan tafsir kehidupan tu. Tafsir kehidupan yang kita bahas setiap malam mengikut kepada kaedah SOF, dan kita kaitkan dengan keadaan semasa, dan kita kaitkan dengan perbahasan SOF. Adapun pengurusan kehidupan ni kita terjemahkan dari perbincangan Siddiq Amanah Fatanah Tabligh. Mana yang baru mengikuti pengajian, alhamdulillah, boleh buat rujukan pada link-link yang sebelum ini. Boleh carilah, banyak link yang kat situ. Jadi boleh cari balik, buat rujukan balik, tengok balik. Yang mana saya ada bagian out tu, tengoklah, buka lah tengok. Benda tu bukannya jadi semalaman, bukannya copy and paste. Dia bukannya subjek copy and paste. Ambil mana sikit, ambil ini sikit, kumpulkan. Tidak. Pengajian yang kita bangun ni ada berdasarkan kajian. Berdasarkan kajian. Kajian kepada satu penelitian yang mendalam. Sebab tu kita bahaskan kehidupan. Mungkin ada orang boleh ambil mudah dia perbincangan kehidupan ni. Tak payah nak payah-payah. Tapi ingat, kita hidup ni menjadi agenda utama kita ni. Tak nak ada masalah dengan kehidupan. Nak agenda utama. Dan yang lebih bahaya apabila kita ada agama tapi hidup kita ni masih lagi tidak selesai. Agama ada dah, orang Islam dah. Kita ni semua mengucap 2 kalimah syahadah, agama kita Islam. Wa man dinuka. Kalau ditanya oleh Muka Nakir, apa agama kamu? Sebelum nak jawab apa agama kamu, dijawab dulu man rabbuka wa man nabiyuka wa man dinuka. Tengok. Susunan itu pun kita dah kena faham dah. Kenapa susunan agama tu dijawab dengan yang ketiga? Sepatutnya jawablah dulu agama kamu apa kan? Senanglah. Maksudnya apa? Jawab tanya agama terus. Kemudian baru tanya Allah kan? Tak. Sebenarnya, tak semua yang orang kata apa, buat satu statement, kenyataan dia tu Islam, tetapi dia sebenarnya hidup dengan Allah. Tidak. Tak semua begitu. Dan tak semua mengatakan dia buat satu statement dia tu Islam tapi hidup dengan Nabi SAW. Tidak. Hati-hati. Sebab orang yang betul-betul percaya kepada Allah, kenal dia waman rabbuka waman nabiyuka. Dia jawab ni bukan dengan statement. Dia jawab dengan kehidupan dia.
sepanjang hidup dia ni, Allah bagi dia tempoh, tengoklah masing-masing berapa tempoh yang Allah bagi. Mungkin 30 tahun, mungkin 40 tahun, mungkin 5 tahun saja dah meninggal. Macam yang menjadi viral sekarang ni kan, almarhum adik kita tu, Ryan tu kan. Walaupun ni Morocco sana tu. Allah takdirkan umur 5 tahun meninggal. Meninggal. Dan ahlu syurga. Sebab budak-budak yang belum balik ni memang lahirnya fitrah. Dan bila dia meninggal, maka dia ke syurga. Dan semua yang kita ni lahir memang dah jadi ahli syurga, dah fitrah. Tapi sebab kita Allah bagi akal, akal inilah pula yang mengorak langkah hidup kita. Kita tak tahu sepanjang hidup kita ni 20 tahun ke, 30 tahun ke, berapa masa yang Allah bagi ni, adakah kita boleh apply ataupun kita boleh sebatikan. Bila sebut saja kehidupan, dia tak nampak lain. Allah wa Rasulullah. Sekarang ni bila sebut je kehidupan, dia macam-macam chapter lah. Bila sebut je kehidupan, saya sebatang kara ustaz. Sebut je kehidupan, teringat kisah dulu. Sebut je kehidupan, tinggal orang itu, orang ini. Sebut je kehidupan, ikat susah senang dia. Sebut je kehidupan, habis. Dan bila nak sebut tentang Allah, bila kita mengaji tentang Allah lah ustaz, tengok kitab lah, tengok tajuk kitab. Kalau kitab ke tauhid, kita mengaji tauhid lah kan, mengaji berkitab. Yang mana duk mengaji kitab tu, pulung kitab lah. Sadaqallahul azim, habis lah. Kehidupan dia kelang ribut balik. Buktinya apa? Tengok dia, tengok diri dia. Tengok diri dia itu dan kehidupan dia itu, bagaimana? Adakah dia boleh apply hidup dia itu dengan perbahasan yang dia dah belajar sebelum ini? Sebagai contoh iblis, dia ada tentang ilmu, tetapi pada kehidupan dia, dia tidak boleh apply. Sebab itu, mencari ilmu yang benar, itu satu tuntutan yang berpanjangan, tak habis. Sebab ilmu yang benar inilah yang akan membantu kita membina kehidupan bersandarkan kepada kebenaran. Ilmu yang benar kan. Sekarang ni, mungkin kita sangka kita ada agama, kita sangka. Tapi bila datang ujian dalam kehidupan, hilang agama. Ini yang berlaku. Dan kita kena bersiap sedia. Ujian yang besar bagi kita itu adalah kematian. Adakah kita mampu mengakhiri hidup kita ini dengan kalimatut thayyibah la ilaha illallah? Bukan dengan pengetahuan agama yang kita ada. Tapi apakah praktikal kita sepanjang dalam kehidupan kita ini? Ini yang kita nak memperincikan dalam pengajian pengurusan kehidupan soft ini. Dan kita dah masuk pada perbahasan penghayatan zikrullah di dalam kehidupan. Jadi memang perbahasan kita ini perbahasan yang orang kata masalih musalah, keadaan semasa, uruf semasa. Memang dia orang kata apa, fresh dari ladang lah. Kita memang kupas, kita orang kata kita rungkai dia, kita tafakkarun, kita renung, kita lihat apakah segala apa yang kita dah ada dalam hidup kita ni. Dalam hidup kita ni kita dah faham tentang apa agama, sejauh mana pengetahuan yang kita dah belajar, kemudian kita nak praktiskan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebab itu kita kena faham dari sudut pandang kita, dari satu sudut pandang yang mesti kita kena jelas kedudukan kita ini di mana. Baik. Maka kalau kita lihat di sini, suka saya buat ulang kaji, kita tengok balik. Dalam pengurusan kehidupan ini, okay. Dalam tempoh yang lalu, saya ada sentuh tentang bagaimana kedudukan ilmu kan. Bagaimana nak susun kehidupan. Yang mana dia akan menjadi anchor, berada di tengah. Kehidupan ini, kehidupan beragama,
Yang mana pada kehidupan beragama dia interlock sini. Dia maksudnya dia mesti tak boleh ni dia masuk. Nampak macam kehidupan ni besar, tapi bila cabut kita hilangkan satu sendi yang besar ni, agama ni, maka kehidupan dia akan rosak. Macam ni. Saya buat ilustrasi lah sikit. Kita nak kehidupan yang dibangunkan dengan agama, kehidupan beragama. Kehidupan beragama ini menterjemahkan kehidupan yang bagaimana kehidupan yang beragama ni? Berakhlak. Jangan telok lagi. Disebut tentang kehidupan beragama, itu kehidupannya berakhlak. Jangan pergi ke sini. Dan perbahasan kepada agama yang kita bincang, yang saya ringkaskan, itu pecahan dia kepada sini tauhid, sini pun ada akhlak, sini syariat. Dan di sinilah duduknya larangan, halal, haram. Halal dan haram di situ. Nah, ketika kita membincangkan kehidupan beragama, nak cerita tentang apa? Kehidupan masalah ke atau kehidupan yang menentukan tentang perbincangan halal dan haram? Nah, di sinilah orang kata apa? Garis panduan perbincangan kehidupan. Malah kalau kita nak membincangkan dari sudut yang lebih, orang kata apa, bersepadu, menyatu semua ini, maka mestilah kita pergi melihat pada perbahasan kehidupan itu membincangkan tentang Allah. Nah, di sinilah kita kehidupan berakidah. Dia beragama, sekali tidak berakidah. Payah. Ada ke Ustaz orang yang beragama tapi tidak berakidah? Ada. Orang syirik, musyrik. Akidahnya rosak. Dia beragama, dia pergi kepada pengetahuan, tapi daripada aplikasi dia tidak. Maka cara nak aplikasikan balik semua beragama, berakhlak, dia mesti kita cerita tentang kehidupan, tentang lillah. Billah. Nah, bermulanya kehidupan itu dengan Allah. Untuk memantapkan lagi, untuk memahamkan lagi dengan lebih mendalam, ataupun dengan memaham dengan lebih tersusun dan teratur, kalau pergi kepada, nak kita cerita, nak satukan semua ni. Sebab dalam konteks kita simpulkan semua kehidupan agama, akhlak ni, dia akan pergi kepada satu perkataan, kalimah dia panggil zikir. Di sini zikir. Ingat. Ini kalimah besar dah. Dan ini yang banyak kalau kita lihat tentang sendi utama ataupun kerja utama. Kerja utama. Siapa kerja siapa ni? Kerja utama manusia atau diri kita. Yang tadi ni pecahan ni. Manusianya tak nampak lagi kat mana duduknya.
Jadi bila kerja utama seorang manusia itu pada zikir, maka sudah pasti zikir ini sepatutnya menterjemahkan dirinya kepada agama. Diri pada agama ni maksudnya apa? Kembali kepada menjaga halal dan haram. Cuba tengok. Orang yang zikir mesti dijaga halal dan haram. Orang yang ingat. Lalu orang yang berzikir itu sudah pasti orang yang menjaga akhlaknya. Itu susun dia, nampak? Itu susun. Baik, orang yang ingat itu mesti akan menguatkuasakan halal dan haram dalam hidup dia. Halal haram ni besar ya. Jadi antum semua boleh pedalami dia. Pedalami antum tengok perbahasan yang halal dan haram banyak. Hukum lah bab hukum. Pergi tengok perbahasan ustaz yang faqih, yang arif dalam hukum hakam ni. Follow saja, jangan duk petikai dah. Halal haram ni installer. Dia program, software yang install, jangan duk pening. Nak lebih orang kata mudah, pergi kat fatwa mufti wilayah. Sekarang ada fatwa mufti, type dia tap, keluarlah hukum hakam. Follow. Sami'na wa ata'na. Nah, isunya sekarang, adakah kita betul-betul buat dengan kita ingat? Ni. Adakah kita melaksanakan agama tu sebab kita ingat Allah ataupun kita buat saja? Ni soalan dia kan. Jadi makna kata di sini, kalau kita susun balik tengok, kehidupan beragama, berakhlak, kehidupan dengan Allah itu disimpulkan dengan satu perkataan kalimah zikir. Jadi kita nak hidup kita berzikir. Apa maksud berzikir itu? Adalah beragama yang melaksanakan halal dan haram, yang mempertahankan hukum Allah, yang berakhlaknya. Akhlak ini pergi kepada perbahasan tentang hati. Hati yang tunduk, patuh. Jadi kalau berbicara soal zikir, maka sudah pasti dia akan pergi kepada perbincangan yang besar lah. Perbincangan yang besar. Kehidupan dia sebenarnya, kehidupan itu tentang Allah, hidup dengan Allah. Maka bila hidup dengan Allah, pastilah agenda utamanya ingat Allah. Bila ingat Allah, siapa yang mengajar dia? Bila sebut tentang ingat, siapa yang mengajar beragama, berakhlak ini? Maka bila kata zikir tadi, kita tulis balik, dia akan pergi kepada af'al ni. Suruhan agama dan akhlak. Bagaimana kita nak membincangkan perbahasan ini sehingga kita boleh dapat pandangan ataupun kita boleh lihat secara keseluruhan begini? Sudah pasti apabila kita ada qudwah, ada ikutan. Itulah sifat wajib bagi Nabi SAW. Soft inilah yang memegang kembali ke semua elemen ini kembali. Dia soft inilah menjadi master plan dia. Teras utama, usul yang utama di dalam menggabungkan zikir, agama dan akhlak. Soft. Besarlah cerita dia kan. Besarlah, bukan cerita kecil. Nah, ketika menambah ilmu, ustaz saya nak tambah ilmu tentang pengajian ini, pengajian itu. Nah, ada perbahasan kitab, silakan. Tapi jangan lari daripada kerangka soft. Jangan lagi daripada teras utama sifat wajib bagi Nabi SAW. Namun mesti dudukkan dia di dalam perbincangan yang mengikut kepada standard ini. Kalau kata pergi kepada perbincangan-perbincangan, katalah nak pergi nak tambah ilmu pada pengajian-pengajian kitab, nah susun. Kalau pada sudut akidah, dia akan duduk pada sidik. Duduk, susun balik. Ini kita dah gabungkan ni. Bila gabung, kita terus tengok kat soft je. Kalau tidak, nanti pecahannya begini kan. Nampak saya tulis ni. Zikir, kemudian akhlak. Ustaz, macam mana Ustaz boleh cerita semua benda ni? Sebab saya pergi kepada soft dulu sebenarnya. Daripada soft ini, setelah saya kuasai soft ini, saya hayati dia,
Maka saya boleh pecahkan balik perbincangan dia. Sebab tu sesiapa yang benar-benar mohon pada Allah Ta'ala untuk menguasai soft itu, anda akan menguasai perbincangan yang besar sebenarnya. Bukan perbincangan yang kecil. Tinggal lagi anda nak menambahkan tajuk-tajuk ataupun dia panggil mauduk pada setiap kitab syarahannya. Silakan. Kalau anda duk mengaji kitab tapi tak tahu letak mana pun, bertergabur nanti kan. Ini sebenarnya, kalau anda perhalusi perkara ni, baru Masya Allah. Ini sebenarnya anda sedang ditrain untuk menjadi PhD sebenarnya. Mesti kena belajar dulu kaedah dia. Anda kena belajar kaedah. Jangan pergi membuta tuli menuntut ilmu. Nak untuk ilmu pun jangan jadi jahil. Dia orang kata apa? Ada orang dia menuntut ilmu dengan nafsu. Itu maksud dia. Dia kira nak ada ilmu je. Dia tak tahu letak kat mana. Sebab itulah adab. Contoh dalam menuntut ilmu. Kata Al-Imam Ghazali SWT. Sebelum nak menuntut itu, dia ada adab dia dulu. Apa dia? Bersihkan hati. Nah, kalau nak tengok pada pembersihan hati, ya ada pada fasa sidik. Kita mengenal, kita pergi kepada perbahasan tentang Allah. Allah ni jadi wajib. Semua orang dia ilmu ke tak ada, kalau dia kena lalui dengan Allah dulu. Baru Allah bagi dia ilmu. Memang dengan ilmu juga, tapi mesti dengan Allah. Lalu dapat ilmu. Dia tak boleh dapat ilmu tanpa Allah. Mana boleh tiba-tiba dapat ilmu. Allah tak bagi permission, tiba-tiba dapat ilmu. Mau dia belajar dengan syaitan nanti kan. Apa maksud dengan Allah? Maka dia mesti faham tentang hakikat kehidupan. Hidup ni bersifat mana? Tiada. Kita ni jahil, kita ni bodoh, fakir. Bukan belajar sebab aku layak. Bukan sebab belajar ni aku layak belajar. Tak. Sebab kita belajar sebab bodoh lah. Sebab kesudahlah sifat bodoh itu melekat kat kita. Jahil itu, fakir. Takkan naik darjat melainkan Allah yang angkat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Itu Allah yang akan angkat darjat. Bukan kita yang terangkat sendiri. Nah, maka di sini sebab itu bila sebut tentang pembersihan, pengajian ni berterusan sebab dia sebenarnya saya tengah memegang ni fasa soft ini. Dia nak mestikan soft ni sentiasa bergerak. Dia sentiasa bergerak. Dia tak ada perhentian. Kalau habis tajuk, habis tak. Ni soft ni tak habis tajuk pun cerita. Dia akan refresh. Besok cerita balik, refresh balik. Besok cerita balik, refresh balik. Dia macam makan lah. Semalam dah makan, buat apa makan lagi ni hari? Makan lagi, patutnya dah berapa lama makan dah? 10 tahun. Dah tak payah makan lah 10 tahun ke depan tu. Mati Ustaz. Sebab apa? Dah 10 tahun makan tak kenyang-kenyang. Dia kan kira macam tu. Kiranya memang macam tu lumrah Allah buat. Lah takkanlah tak lurus-lurus soft lagi. Tak. Setiap kali mesti kena luruskan soft. Tahu. Wa'tadilu. Semua belum boleh rapatkan lagi. Tu saja. Tapi lurus tu kena. Luruskan soft. Sebab bila datang tu kan jemaah datang macam kalau pergi pada soft. Kita pergi pada solat kan bertergabur datang. Semua bertergabur datang kan. Samalah dalam hidup kita. Saat lagi bertergabur datang semua. Kita kena pastikan lurus balik. Sebab tu kita kena hari-hari kena. Hari-hari cakap. Siapa yang bosan mendengar cakap ini, maka bayangkan. Hidup pun dia bosan, maknanya dia tak ada kehidupan lah. Bosan lah Ustaz. Malah kita nak cari yang tajuknya autentik sikit. Yang tebal-tebal, kalau boleh yang ada 8 jilid, 10 jilid. Silakan. Ingat, nanti jawab periksa kan jawab yang tu ya. Patutnya isi. Tak apa, nak tambah kat sini. Tambah ilmu, ya, silakan. Tak ada halangan, tegahan untuk menambah ilmu. Silakan. Tapi kalau kata soft ini ditinggalkan, ini satu perkara ilmu yang tidak bermanfaat. Kamu mengaji macam mana kalau soft tu ditinggalkan? Jadi luruskan soft itu mesti hari-hari ambil pas-pas solat. Ambil pas-pas solat.
Setiap kali solat dan berjemaah soft, itu menjadi ukuran dia. Dia tak ada nak masuk qaddan kita lah. Allahu Akbar. Tak ada imam. Tak ada. Dan disusun, ada ikut, line up dia. Memang kita kesak lagi kita akan habis saja, kita akan buat hal masing-masing. Datang perbincangan soft, luruskan balik hati, luruskan balik fikiran, luruskan balik hati, perbuatan, luruskan semua balik kefahaman. Oh, kita dah belajar kan. Kita kalau buka pengajian, buka sebagai contoh di tangan saya ni, nampak? Boleh tukar sekejap. Nah, tengok ni. Tebal mana ni? Cerita tentang keluarga. Keluarga Malaysia. Persatuan Ulama Malaysia. Ni tengok. Kalau kita buat kajian, kita akan galip baca kajian kan. Tengok, kita akan baca. Semua ni paperwork ni. Dia buat satu conference itu hari, 2 hari tak silap saya. Tak sempat saya nak join. Sebab waktu tu ada urusan mana entah. Ni. Boleh pemekasaan Islam dalam keluarga Malaysia. Kata-kata pemekasaan. Lepas tu pembentang pertama. Okey, tengok. Tengok. Saya nak kaitkan dengan praktikal pengajian soft. Saya nak kaitkan dengan praktikal. Antum kena mahir dalam bab ni. Bukan tak kasih. Ustaz takkan tak boleh. Silakan. Tapi antum kena ingat. Cuba tengok. Okey. Sini satu tajuk. Membentuk peribadi jersey kecil melalui pendidikan dari rumah. Peranan keluarga dalam menentukan kejayaan. Lepas tu dia pergi teori modal insan. Falsafah pendidikan tinggi. Pergi tentang pengubatan Islam Ruqyah Syariah. Pergi pada manhaj sabahi kesinambungan manhaj Malizi. Pergi kepada dakwah darus pemantapan konsep penyayang di sebalik keluarga. Ni semua paperwork ni. Kaji satu-satu ni. Persediaan psychospiritual ya Allah, tajuk. Tak salah anda nak kaji, silakan. Nah, kalau tak ada soft tu, saat lagi tutup lagi, kat mana entah aku tadi? Musa apa ya? Nak apa ke? Nak larat ke nak apa ni? 30 juzuk pun tak apa, nak ngapa ni? Al-Kafirun tak jumpa jalan keluar. Baca Al-Kafirun duk pusing. Mana jalan keluar ni? Surah Al-Kafirun kan. Sila bulan tak keluar. Duk pusing di balik ayat dia. Jadi maknanya bila kita ada ni satu, okey. Banyak lagi tahu banyak kalau kita lihat yang ilmu ni dia gabungan dia masya-Allah. Banyak lagi yang saya macam-macam lah. Boleh kita gabungkan dengan tafsir ini, kita pengajar tafsir. Kita boleh susun lah, ikutlah. Antum semua nak susun kitab. Silakan. Tapi, okey, kalau macam ni, kalau saya pegang ni, keluarga Malaysia yang setebal ini, saya akan susun kat mana? Saya akan pecahkan balik, mana perbincangan soft, saya bubur kat soft. Mana perbincangan amanah, saya bubur kat amanah. Mana kat Fatonah, saya bubur kat Fatonah. Tablik, okey. Saya pergi. Dan kita boleh baca semua. Tak ada masalah. Bukan kata, Ustaz tak ada rujukan kitab mana. Kita rujuk semua kitab. Macam apa. Dan kita boleh tengok, ini kita tak rujuk, jangan pakai. Ini jangan, ini boleh. Sebab kita pergi sidik. Bila sidik saja di screening semua. Dia akan keluar screening nanti. Sidik ni, subhanallah. Masya Allah. Dia, orang kata apa, pergi kepada barakah Nabi. Anda yang memang dengan itibak dengan Nabi SAW. Sebab kita ni tak reti, takkan nak sibuk tanya orang. Kadang-kadang, contoh, tanya saya yang makan cak ayamnya tak ada cap pun, lambat jawab. Takkan nak duk sibuk ustaz, tok guru tanya. Dia nak jawab pun kadang. Ya, fahamlah kan, masing-masing ada urusan. Anda sampai bila nak gantung, duk bertanya, sampai bila? Nampak? Jadi, apakah perisian yang mesti anda kena kuasai? Supaya anda tidak salah dalam mentafsirkan. Mungkin lepas tu kita ambil masa dengar balik perbahasan ulama. Okey, tapi adakah kita boleh follow all the time? Contoh kalau tafsir Ibnu Katsir ada berapa jilid nak kaji satu-satu? Anda nak kaji follow pengajian satu-satu? Boleh, tapi orang kata apa tu perbahasan adanya awam, ada yang faqih, tapi takkanlah kita nak meletakkan diri kita awam sampai ke sudah kan? Kita mesti kena upgrade ilmu kita. Cuma kaedah nak upgrade itu bagaimana?
Lepas tu bila kata, kadang-kadang orang tanya Ustaz, ada masa, ada seorang sahabat saya lah, Ustaz, bila Ustaz duk menelaah kitab-kitab ni? Memang, kalau ikut memang, saya tak ada masa khusus untuk duduk, mentelaah. Itu pun kita dengar juga. Pengajian sambil lalu kita dengar, kita mengaji kan. Cuma, bila kita dapat kaedah soft ni, dia akan jadi satu anugerah Allah untuk saya diagnose banyak benda. Sambil lalu dia dah masuk, zap, dia keluar. Itu jatuh, Masya Allah. Saya tak tahu nak explain, cuma saya bagi tahu, di sinilah penyatuan pada soft itu. Tinggal lagi, saya tak bentangkan soft ini pada umum secara publik besar-besaran, tidak. Itu saja. Ikutkan ini dah terbuka lah kan, tapi ikutlah siapa yang Allah pilih. Itu je. Lepas tu kita boleh cerita bidang ini. Semua bidang. Bukan saya cerita. Bila kita letakkan soft, dia akan diagnose satu-satu. Dan dia akan lead kita. Allah akan bantu beri kita ilham mengikut soft. Ikut Nabi lah ni. Bukan ikut sendiri. Dia tak ada istilah diri sendiri. Tak. Dia ada pergi kepada kebenaran. Bila kebenaran, ada satu tu dia komen. Mudah-mudahan, orang kata apa, dia tulis apa? Orang tak salah faham dengan penyampaian saya. Setakat ni, wallahualam. Setakat ni, alhamdulillah lah. Tak adalah yang salah faham. Dan saya tak adalah buat kenyataan, saya tarik balik. Yang terasa tu memang nak bagi terasa tu je lah. Sebab apa? Sebab saya cakap, saya bukan cakap ikut sangkaan dan penelitian saya, ikut cerita pasal manusia. Kita cerita pasal kebenaran. Bila kebenaran, Allah akan bantu kita. Jumpakan dengan ustaz ke, tengok. Ini penting ni, cari dulu ilmu dan cari kebenaran dulu. Baru Allah lorongkan dengan perbahasan-perbahasan yang mampu menyokong fahaman yang kita tengah cari tu. Sebab dia terlampau banyak khazanah zaman sekarang. Ni, handphone cari siap boleh compare-compare ustaz lagi. Tak nak cakap apa? Air zaman ni. Sampai ada yang satu tu jumpa saya, Ustaz, saya ni ialah newbie Ustaz dalam mengaji agama ni. Okey, apa hukum Ustaz? Dia bagi hukum kan. Dia hukum terus pergi hukum ni. Kita tahulah jenis macam mana. Dia tak tahu, dia terus pergi ending. Ni Ustaz ni cakap ni. Saya cakap, ya, zaman sekarang zaman yang kritikal. Sebab terlampau terdedah dengan maklumat. Hujung jari. Okay, sekarang ni saya cakap, kita kena mula dengan hati yang benar. Kena ada kaedah perbahasan dulu. Sebelum anda terjun dalam ilmu yang tanpa sempadan ni. Tu, macam laut belakang saya tu. Ilmu tanpa sempadan. Kadang-kadang kita dengar tu, macam dah okey dah. Dengar ada bincang, ke laut pula pergi ya. Memang main. Jadi kita kena softkan balik. Tu maksud dia. Soft balik. Pergi softkan balik. Dia akan pergi jauh. Anda boleh pergi sejauh-jauh dia. Bila ada soft ni, dia luruh balik. Itu maksud dia. Ini kehebatan. Dan alhamdulillah bila sebut dengan soft ini, ada guru lah yang mentahkik. Itu dia sebut almarhum Datuk Abah Sandin Al-Hafiz. Beliau mentahkikkan kaedah ini. Daripada sinilah kita berlapang dada dengan banyak perkara. Kita boleh tahu banyak benda. Masya Allah. Dan kita takkan tinggalkan benda ni. Kita takkan tinggalkan lah. Pergi pada nota. Kita takkan tinggalkan soft ini. Anda bayangkan, bab agama saya sekarang tengok perbahasan. Perbahasan, ya Rab. Ada kadang-kadang perbahasan agama dan bab akidah. Ya, saya tentu kat sini. Tentang Allah saja. Perbahasan tentang Allah saja. Masya Allah. Kalau kita tak ada background yang kaleng-kaleng lah, yang kitab ni tak ni, anda nak diagnose macam mana? Saya tak perlu buka lah perbahasan tu kat sini. Sebab saya tak nak bahaskan perkara itu. Kalau buka kan kena bahas pula. Saya tak nak wujudkan perbahasan itu. Cukup anda tengok tentang Allah saja. Anda pergi search, tengok macam mana. Sekarang bagaimana nak moderate balik, nak slow down, nak bagi hati kita tenang. Maka di manakah kebenarannya? Benar tu sifat Nabi pun bawa datang. Nabi SAW dengan sifat wajib bagi Nabi SAW akan memandu arah kita balik untuk menapis kembali. Bukan tapis atas diri kita ya. Bukan kita yang menapis macam kita duk pandai-pandai zaman sekarang ni.
Oh, lebih pada sabar samahah pula kadang tu. Aduh, tengok ni ustaz ni macam tak kuat dalil dia. Dia mana-mana mandai. Bukan tu masuk menapis. Menapis ni maksudnya Allah memberi kita satu kefahaman. Kita boleh faham walaupun sekadar kita tak perlu tahu banyak. Kita tak perlu jadi orang yang kalau dalam term engineering dengan arkitek ni dia macam ni. Dia know everything about one thing. It's no need. Dia tak perlu tahu everything about the one thing. Yang kita kena tahu adalah is one thing for everything. Dia satu benda tu function dia kena banyak. Dia pergi kepada praktikal terus. Jangan terlampau ini itu sampai kadang-kadang tak beramal pun itu ceritanya. Ceritanya tak beramal pun. Asyik soal amal banyak. Lah. Baik. Jadi bila balik kepada ingat, di sini nampak kita susun balik perbahasan dengan soft ni, dia boleh susun balik. Tengok, Allah pecahkan pada perbahasan ni ilham bagi ada agama, kehidupan beragama, kehidupan berakhlak, kehidupan berakidah, yang mana tiga-tiga ini belum tentu boleh bertemu ketiga-tiganya. Kadang-kadang dia mengaku dia berakidah tapi tidak berakhlak. Kadang-kadang dia mengaku dia berakidah tapi seperti seakan tidak beragama. Sebab apa? Dia percaya pada Allah tapi halal haram dia langgar. Ni beza ya. Akidah dengan tauhid ni maksudnya. Ya. Akidah dengan tauhid tu. Beza maksudnya gini. Bila sebut tentang agama, pergi kepada pecahan tauhid, akhlak syariat ni saya merujuk kepada pendidikan. Kena faham. Bila sebut kepada pecahan atas tu pendidikan. Okey. Ilmu pendidikan, pembelajaran, silibus. Kalau pergi kepada berakidah, ini bukan silibus. Akidah ni. Ini adalah pergi kepada kefahaman dia. Kefahaman dia. Iman lah kat sini, akidah ni. Iman. Dia kalau pecahan agama tu tiga, dia pecah pada ni. Kalau pergi pada akidah ni, dia terus pergi pada iman. Dia tak kisahlah dia ni background agama ke tidak. Itu maksudnya. Itu maksud yang saya nak sampaikan. Tak kira lah dia ni background belajar agama ke tidak. Sebab sebut kehidupan beragama, mungkin dia ni bukan background agama, tak ngaji, tak sambung. Okey, tak apa. Tapi dia mesti berakidah yang membawakan diri dia, kurang-kurang, bab fardu ain kena lepas. Kurang-kurang. Bab halal haram yang basic-basic, aurat, taat, semua solat tu dia kena lepas. Dan malah, bila dia berakidah, agama ni akan lebih menjiwai. Walaupun simple. Agama itu. Dia simple je. Orang ni hidup dia simple. Tapi dia mampu menghayati hidup dia. Masya Allah. Hebat. Orang macam ni orang hebat. Kita tak nak orang yang gini. Dia tahu banyak. Bagi dalil tu, bagi dalil. Tapi, bila mari kehidupan berakidah, risau banyak, bimbang banyak. Duk borak dengan dia, tak dapat apa-apa petunjuk. Nampak? Malah kadang-kadang dia gunakan dalil-dalil pada agama tu, lagi kita jadi serabut. Jadi kadang-kadang setengah tu. Sebab apa? Dia ada hidden agenda. Bila hidup berakidah, lawan berakidah, dia akan pergi kepada nafsu, akidah. Sebab itu, bila kata dia, sebab tu mana-mana contoh dia, orang masuk Islam, Allah bagi iman dia, masuk iman berakidah tu. Kemudian dia belajar agama. Ada orang, dia akidah, dia hati, dia masih tidak sampai kepada makam dengan Allah, lalu dia belajar agama, dia akan jadi bernafsu. Itu jadi dia gunakan agama untuk kepentingan diri tu. Hati-hati. Betul Ustaz cakap berterabur. Ya, kita boleh nampak kan susunan kata-kata dia memang dia nak cakap banyak. Benda tu dalil, tapi kita baru nak dengar ni. Okey, tip lagi satu macam ni. Bila kita pergi pada kehidupan ni, penghayatan ni, bila sebut penghayatan dan jaga penglihatan ni gini. Kita free kan terus. Nak tengok, kita lapangkan pandangan kita, penglihatan lapangkan, kemudian dengar apa yang dia cakap. Kita akan nampak bagaimana susunan dia.
ada yang berterabur, ada yang ini. Walaupun dia guna ayat Quran, anda akan nampak. Itu dengan sidik tu. Dengan sidik tu. Sebab sidik disebut tadi, tajuk menjaga penglihatan ni, C12 ni, dalam mendalami tentang zikir dengan penglihatan. Dengan zikir, kita dengan tengok saja, tapi tengok bukan menghukum, tengok dengan kosong. Kita tengok dengan kebenaran, kan saya dah cakap. Ni saya kupas, apa maksud melihat dengan yang benar. Maknanya kita tak ada apa-apa intention, kita tak ada apa-apa kepentingan pada hal keadaan itu. Kita dengar dan kita lihat dengan sifat yang menerima. Terima dulu. Tengok dia. Kita akan nampak perbahasan-perbahasan yang tidak tepat. Kita akan nampak dia. Walaupun dia panjang jela, kat situlah saya boleh ceritakan tentang, ini cerita tentang perasaan ni. Di sebalik dalil tertutupnya kemahuan untuk menentang atau menyokong kerana kemahuan. Kat situ kalau akan keluar cerita-cerita tu. Walaupun dia keluarlah dalil sepanjang-panjangnya cerita. Kita boleh tengok, boleh baca. Tengok. Ceritalah. Kat situ nanti keluar perbahasan tentang, ini banyak cerita balik keadaan orang. Ceritalah keadaan ni. Sebagai contoh kita ambil kisah tentang rumah tangga poligami. Memang, dalil zalim, orang tu tak zalim, orang ni tak adil. Zalim adil pun dah berterabur, dah kupas. Lepas tu cerita banyak lebih kepada bau-bau tentang kerisauan, kebimbangan. Bimbang pula bukan sebab agama, tapi diri itu yang dianiaya. Jadi orang baca, mungkin orang yang sehaluan dengan dia, mungkin akan terima. Tapi kalau kita baca dengan nak cari kebenaran, kita akan nampak ada benda yang tak kena. Ini bercakap macam berat sebelah. Ini bercakap sebab kerisauan. Ini bercakap sebab kebendaan. Sebab itu, bila sebut tentang kehidupan berakidah, sebenarnya inilah adilnya Allah Ta'ala. Adil. Maha adilnya Allah. Dan keadilan Allah itu, Allah akan adili di Yaumul Mahsyar nanti. Cuma sifat Allah adil ni, akidah ni tak ada siapa boleh tahan. Sebab tu Allah bagi pada siapa yang Allah nak bagi. Kalau Allah bagi dia berakidah, memang dia akan dapat agama yang benar. Sebab belum tentu dia dapat ilmu agama. Contoh bab tauhid, bab akhlak, bab syiat. Kalau dia tak nampak dengan perkara yang benar, dia boleh manipulate agama itu. Macam-macam pesin agama penterjemah kita boleh dengar sekarang ni. Allahu Akbar. Contoh kaedah. Sebelum saya tutup, penutup. Bila saya bawa isu yang panas, macam contoh ta'adud poligami. Sepanjang pengetahuan saya tengok, perhati. Bila kita bawa tentang poligami ni, saya sendiri yang saya perhati, dalam bab contoh agama ni, ada bab halal haram dia kan, bab fiqh dia. Baik. Tak jumpa pertemuan dan banyaknya pertentangan disebabkan ketidakpuasan. Itu banyak. Walaupun dah bagi tahu begini begitu tentang hukum hakam semua. Maka di situ, ketika saya bawa balik dengan perbahasan soft ni, alhamdulillah, yang kiranya, subhanallah ni semua, okey Ustaz, setuju, bagus Ustaz, boleh setuju pula ni. Saya minta sokongan ke? Saya tak minta sokongan. Tapi kita cerita balik mengikut akidah. Orang semua boleh terima. Yang tak boleh terima tu sebab dah ada pengalaman, tu saja. Lepas tu ada ketakutan. Tapi kalau cakap dengan akidah, cakap terima atau tidak? Mesti terima. Kita bawa balik. Ada perbincangan yang sibuk cerita hal perihal itulah, hukum zalim, isteri, suami, gini. Dia cerita keadaan. Walaupun menggunakan hukum. Tapi tak balik kepada soft. Bila tak balik pada soft, macam mana kita nak luruskan balik? Kita ibarat simpul lagi. Simpul lagi. Macam mana? Macam mana nak selesai masalah? Alhamdulillah, ketika saya bawa topik yang dulu orang takut nak bawa, walaupun masih ada lagi yang tak nak ikut perbahasan soft ini dengan kaedah poligami contoh, itu terpulanglah. Saya tak boleh paksa. Cuma dari sudut saya, perbahasan kita bawa dari sudut perbahasan, alhamdulillah. Tak ada lagi yang, adalah seorang dua itu pun tak sempat dia nak tegak, dah kena cantai lah. Tak sempat dia nak kena. Sebab yang biasa yang menentang pasti ada isu yang dia dah terlentang. Dia terlentang. Lepas tu nak bangun balik nak lawan kan. Dia dah terlentang, dah terceduk tu, dia marah tu.
Tapi yang baru-baru ni semua ni, semua, ya Ustaz, saya berlapang dada Ustaz. Ya Ustaz, saya setuju Ustaz. Semua okey ni, Masya Allah ni. Saya tengok biar benar ni. Betul semua okey ni. Betul Ustaz. Jangan menduakan Allah Ustaz. Duakan saya tak apa Ustaz. Kan? Alhamdulillah. Kita bukan suruh buat pun. Ingat senang ke? Susah juga. Semua lah, harta lah, apalah, macam-macam cerita nak kena buat tu pun. Tapi kita nampak. Adakah kita cakap sebab nak suruh kahwin? Tidak. Di sini masuknya. Dan tapi bila kita bercakap, Allah takdirkan saya beramal lah. Barulah kemas lagi cakap tu. Sekarang sembang lah Ustaz cakap dia lebih. Tak maulah macam tu pula. Kan? Sampai orang kata, Ustaz apa ada? Kita diamlah. Kita tak ada apa, itu je lah. Kita ada Allah je. Kan? Kalau nak, jumpa. Saya bagi orang, kalau tanya-tanya saya bagi nombor telefon. Mari sini, jumpa dah depan. Cakap main keyboard warrior ni tak aci. Setakat hari ni semua kecundang lah. Cakap depan-depan lah, jumpa. Itu saja. Itu saja. Jadi baik. Jadi, maknanya nampak peranan tu. Peranan. Ini nama zikir. Peranan. Barulah kita bercakap tentang kehidupan. Kita ingat Allah. Hati tenang. Cakap soal poligami pun tenang. Cakap soal hutang pun tenang. Masalah tenang. Kita anggap malah kita boleh gelak pula dengan dunia ni. Jadikan sendegurau. Orang pada tengah Ustaz, saya gantung tak bertali. Macam mana Ustaz? Confirm ke gantung tak bertali? Nama pun gantung tak bertali. Gantung bagai apa? Turun. Nampak? Kita bagi contoh macam tu. Betapa manusia ini begitu stresnya dengan dunia apabila tidak balik kepada kaedah sebenar perbincangan kehidupan. Dia buat terlampau berat perbincangan dunia ni. Pada dunia itu laibun wallahun. Tak nak move on macam mana Ustaz? Move off lah. Pergi on buat apa? Move forward. Siap isukan Ustaz muda ada apa depan-depan bau? Betul-betul situ. Betul. Mari depan-depan. Cakap belakang-belakang boleh lah. Yang tak terima tak apa. Maksudnya tak ada lagi yang maksudnya salah faham. Yang menentang itu. Bertemu dengan batil itu pasti. Itu pasti. Kalau tak dinamakan kebenaran, kalau tak bertemu dengan kebatilan. Dia mesti bertembung. Bertembung saja kita tengok. Adakah contoh kalau kita bawa di pihak yang benar, mesti kita akan teruskan pertahankan kebenaran. Tapi kalau kita tiba-tiba bertembung kebatilan, tiba-tiba saya pertahankan emosi saya pula. Di situ kita nampak. Ada orang, sebab tu jangan mengaku cakap saya pejuang kebenaran. Selagi tak diuji kehidupan, lalai sekali dia pejuang perasaan. Dia perjuangkan perasaan dia. Ini pun satu hal yang kita kena perhalusi. Bila perasaan, ada orang kata, Ustaz, bab ni bab panah. Saya bukan panah dengan isu yang ditimbulkan. Saya panah bila kebenaran itu ditentang. Itu saja. Dan kita perlu perjelaskan. Kita perlu perjelaskan sebagai contoh perbahasan tentang wanita, harta. Ramai orang cakap tentang harta. Tapi bagaimana perbincangan harta yang sebenar? Itu kebenaran. Kebenaran. Kebenaran harta itu dilihat dengan dunia. Dunia itu dilihat dengan sifat yang sebenar di sisi Allah. Itu penipu, hina. Kenapa tak nak ambil dunia itu dengan sifat penipu? Akhirnya kita tertipu. Nampak? Ini perbincangan dia. Sidang jemaah yang mulakan Allah SWT. Baik, jadi kita nampak bagaimana kesan soft itu. Anda boleh terbuka untuk mendalami ilmu yang ada pada sudut agama, nak pecahan kita silakan. Anda nak mendalami tentang perbahasan akhlak memang ada, silakan. Zikir Ustaz, suruh zikir, nak ada zikir, silakan. Selagi mana dia dalam garis panduan kebenaran. Soft, benar tidak? Okey, benar, silakan. Amanah dengan apa yang kamu dah cari ke kebenaran. Jangan duk cari-cari tak amanah. Sebab tu bukan pergi kepada banyak. Pergi kepada manfaat. Tu cara dia. Kemudian fatonah, cerdik dalam melaksanakan tabligh, kemudian pastikan manfaat kepada orang dan sekeliling. Baik, insyaAllah sidang jemaah yang mulakan ta'ala.
Saya kira cukup setakat tu dulu perbincangan kita pada hari ini. Dan lebih kepada saya nak memperhalusi balik, kita perkemaskan balik sebab sebenarnya perbincangan kita ni besar. Itu saja, besar. Ada seorang sahabat saya tu di Ceras, Tuan Nazir kita tu. Dia kata, Ustaz, saya tengok, walaupun dia datang, dia tengok macam tu, dia kata, ada orang yang Allah bagi satu hijab yang subhanallah ni. Saya pun akan mendengar. Sebab kadang kita nak tahu juga sejauh mana dia fahamkan. Saya tengok. Bila sebut hakikat kehidupan ni Ustaz, all rounder tu bahasa dia. All rounder Ustaz boleh masuk. Kemudian kita ambil saja rujukan mana. Kita tambah saja, dia kata. Cakap, ya betul lah tu Ji. Betul lah. Dia cakap. Ada satu lagi tu kata, halus katanya. Halus. Itu bagi yang menghayati lah. Sebab tu, saya susun balik. Sebab perbincangan yang kita bincangkan tak lari daripada teras 4 ini. Selagi mana tak lari daripada teras 4 ini, insya-Allah kita akan berada di dalam bimbingan Thariq Nubuwah, jalan kenabian. Selagi mana kita duduk dalam jalan kenabian, insya-Allah Allah akan jaga kita. Itu saja. Jadi mohon ampun maaf daripada saya atas kekurangan, kata-kata itu kurang bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada hari yang penuh barakah, insya-Allah, sehingga kita bertemu lagi pada siri akan datang. Asar ini saya ada macam biasa, alhamdulillah, dengan surah An-Nur, jemput di page surah An-Nur, Al-Quran, pembeza hak dan batil dalam kehidupan. Jemput adik semua ya. InsyaAllah. Itu saja. Dan keluar maghrib pun ada dan kita bertemu pada malam nanti insyaAllah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.